Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA dan Kuarsa Barat menyuarakan kebimbangan berhubung keselamatan loji nuklear Zaporizhia di Ukraine. Ini selepas Kiev menuduh Moskow terus membedil kemudahan berkenaan. Serangan terbaru pada Rabu merosakkan talian elektrik ke loji nuklear itu mengakibatkan beberapa transformer terhenti dan jana kuasa elektrik terpaksa diaktifkan segera. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Grossi, mengulangi amaran situasi di Zaporizhia semakin buruk dan semua pihak tidak boleh hanya menunggu sehingga berlakunya insiden yang tidak diingini. Katanya usaha untuk mewujudkan zon bebas tentera di kawasan sekitar kemudahan berkenaan juga menunjukkan perkembangan perlahan. Kebimbangan serupa turut disuarakan diplomat dari kuasa besar termasuk Amerika Syarikat, Perancis, Britain dan Jerman. Dalam kenyataan bersama, ia menggariskan 7 perkara yang diperlukan untuk keselamatan kemudahan berkenaan. Ini termasuk memastikan sistem kawalan dan keselamatannya kekal berfungsi sepenuhnya pada setiap masa. Kesatuan Eropah EU pula mengadakan mesyuarat tergempak lewat Rabu bagi membincangkan cadangan untuk mengenakan sekatan baharu terhadap Rusia. Ini selepas Moskow mengerahkan kira-kira 300,000 tentera simpanannya ke Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Josep Borrell berkata 27 Menteri Luar Blok Serantau itu sedang mengadakan mesyuarat tergempak bagi menyelaras tindakan bersama terhadap ancaman tidak berasas Presiden Vladimir Putin itu. Dalam pada itu, Ankara mengutuk rancangan Moskow mengadakan pengungutan suara di 4 wilayah Ukraine yang dikuasai bagi menyertai Rusia. Kementerian Luar Turki dalam satu kenyataan menyifatkan rancangan tersebut sebagai tidak sah dan tidak diiktiraf masyarakat antarabangsa. Turki juga tidak pernah mengiktiraf penyertaan wilayah Crimea dalam Rusia pada tahun 2014. Katanya Presiden Recep Tayyip Erdogan akan menggunakan hubungan terbukanya dengan Moskow dan Kiev untuk menganjurkan rundingan mengenai gencatan senjata. Sementara itu, lebih 1,000 orang ditahan dalam tunjuk perasaan yang dianjurkan di seluruh Rusia. Ia bagi membantah keputusan Putin mengarahkan kerahan tenaga awam ke Ukraine. Menurut kumpulan pemerhati OVD Info, sekurang-kurangnya 1,332 orang ditahan dalam tunjuk perasaan yang diadakan di 38 bandar. Agensi berita Interfax yang memetik Kementerian Dalam Negeri sebagai berkata pihaknya telah menggagalkan cubaan untuk menganjurkan perhimpunan tanpa kebenaran dan mereka yang terlibat telah ditahan. Amerika Syarikat menyumbang $200 juta daripada keseluruhan dana $280 juta yang diperlukan untuk menangani masalah kekurangan nutrisi dalam kalangan kanak-kanak di seluruh dunia. Dalam majlis di luar sidang kemuncak Tubuhan Bangsa Bersatu PBB, Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat USAID mengumumkan pemberian bantuan tersebut kepada tabung kanak-kanak Tubuhan Bangsa Bersatu UNICEF. Ia sebagai sebahagian daripada usaha menjayakan program bantuan paket makanan sedia untuk dimakan di negara-negara yang mengalami kekurangan makanan yang serius. Menurut Ketua Pentadbiran USAID, Samantha Power, dengan lebih banyak dana disediakan, sistem penyampaian dan akses yang lebih baik kepada penjagaan kesihatan dapat menyelamatkan nyawa kanak-kanak berkenaan. Ketika ini, hanya 1/3 daripada kanak-kanak yang kekurangan nutrisi telah mendapatkan rawatan yang diperlukan. Sukan bola sepak Liga Negara Eropah, Scotland menewaskan Ukraine 3-0 dalam aksi kumpulan B1. Anak buah Steve Clarke itu mendominasi perlawanan di Hampden Park namun terpaksa menunggu sehingga 20 minit terakhir sebelum dapat menjaringkan gol pembukaan menerusi John McGinn pada minit ke-70. Dua lagi gol dijaringkan Lyndon Stakes pada minit ke-80 dan 87 sekaligus menunjukkan kedudukan Scotland ke carta teratas kumpulan B1. Akhir sekali tenis ATP terbuka Mosela di Metz, Perancis. Stan Wawrinka muara ke kelompok 16 pemain terbaik untuk bertemu dengan Dani Medvedev. Ini selepas juara Grand Slam 3 kali itu menewaskan Joao Souza dari Portugal 7-6, 6-2 dalam aksi pusingan pertama. Dominic Thiem yang kembali beraksi selepas sembuh daripada kecederaan pula mengetepikan Richard Gasquet 6-3, 7-6. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.